Jadi selamat pagi kepada semua pelajar 4 Sains 1. Okey, hari ini kita akan masuk ke tajuk 10.2, itu persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Okey. 10.2 persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, bagi mereka yang ada buku teks, anda bolehlah lihat muka surat di halaman 236 okey, halaman muka surat 236. Okey, kita akan lihat topik yang kita akan belajar hari ini, itu 10.2 persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, jadi dalam tajuk ini kita akan lihat persediaan negara kita dalam menyambut peristiwa kemerdekaan negara. Jadi apakah persediaan yang dibuat, apakah jawatan kuasa yang ditubuhkan serta tujuan jawatan kuasa tersebut. Okey, jom kita lihat. Okey, jadi ada 2 jawatan kuasa telah ditubuhkan. Okey, sebagai persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, ada 2 jawatan kuasa yang ditubuhkan. Okey, satu adalah ini, okey. Jawatan kuasa yang pertama adalah ini. Jawatan kuasa persediaan fizikal, dan lagi satu adalah jawatan kuasa sambutan. Okey, ini penubuhan jawatan kuasa persediaan fizikal, dan lagi satu adalah jawatan kuasa sambutan. Dua. Jadi kita akan lihat dua jawatan kuasa ini. Okey, kita mula dengan jawatan kuasa yang pertama, jawatan kuasa fizikal. Jawatan kuasa fizikal, persediaan fizikal. Jadi jawatan kuasa persediaan fizikal ini, apa tujuan dia? Okey, tujuan dia adalah ini. Okey, penonjolan identiti negara. Okey, penonjolan identiti negara serta menyediakan prasarana fizikal. Okey, penonjolan identiti negara dan persediaan prasarana atau kemudahan fizikal. Okay. Jadi prasarana fizikal yang dimasukkan di sini adalah pembinaan Stadium Merdeka, pembinaan stadium dan pembinaan istana untuk Yang di-Pertuan Agong. Itu untuk pembinaan stadium, dan lagi satu adalah pembinaan istana, istana negara. Jadi ini di bawah persediaan fizikal, dua benda yang diberi perhatian. Dua benda ni, stadium, lagi satu adalah istana. Ini adalah tujuan dia. Ini adalah tujuan dia. Tujuan dia ada dua. Satu adalah ini, satu adalah ini. Ini tujuan dia. Kita tengok yang jadi kita tengok apa yang disediakan. Tadi saya kata yang pertama adalah apa? Pembinaan stadium, betul tak? Jadi stadium yang dimasukkan adalah stadium apa? Jadi stadium yang dimasukkan di sini adalah Stadium Merdeka. Stadium Merdeka. Ini Stadium Merdeka. Di pernyataan sini sebesarkan sikit. Stadium Merdeka ini dibentuk oleh SE Juken mengenai masa 6 bulan untuk disiapkan dan mempunyai 22,000 tempat duduk. Dan antaranya 3,000 tu adalah tempat duduk berbumbung. Jadi stadium ini menelan belanja 2.5 juta ringgit dan siap dibina pada 21 Ogos 1957. Ini adalah pernyataan tentang Stadium Merdeka. Lambang kedaulatan negara. Dan lepas itu kita ada pembinaan Istana Negara. Pembinaan Istana Negara untuk Yang di-Pertuan Agong. Untuk Yang di-Pertuan Agong, stadium dan istana. Dan yang ketiga, kita lihat yang ketiga adalah penciptaan lagu rasmi kebangsaan.
penciptaan lagu rasmi kebangsaan. Jadi penciptaan lagu rasmi kebangsaan ini, okey, sebuah jawatan kuasa pembinaan lagu kebangsaan telah dibentuk, okey, dari permusikan oleh Tunku Abdul Rahman dibantu oleh Yaakob Abdul Latif yang merupakan pengarah Jabatan Penerangan pada masa itu. Jadi lagu kebangsaan ini diberikan nama Negaraku, Negaraku yang berasal daripada lagu Terang Bulan Negeri Perak. Okey, kalau ada lihat waktu perhimpunan sekolah kita, okey, lagu Perak dengan lagu Negaraku ni ada persamaan bunyi dia. Okey, persamaan melodi dia. Okey. Jadi siapa yang mencipta lagu kebangsaan ini? Itu lagu Negaraku. Jawapan dia Saiful Bahari. Okey, Saiful Bahari. Sekiranya anda ingin kenal muka dia, saya tunjukkan kepada anda. Okay, ini adalah Saiful Bahari, pencipta lagu kebangsaan negara kita. Saiful Bahari. Okey, boleh? Muka ni. Okey, jadi sekarang kita lihat balik sini buku teks. Okey, jadi yang pertama Bina Stadium, 2 Istana Negara, 3 mencipta lagu kebangsaan itu Negaraku, dan yang keempat adalah penggunaan bendera persekutuan. Okey, yang keempat adalah penggunaan bendera persekutuan yang kita panggil sebagai jalur gemilang sekarang. Okey, jadi bendera persekutuan tanah Melayu ini adalah bendera kebangsaan. Okey, anda boleh lihat gambar ini. Jadi bendera ini dicipta oleh siapa? Okey, Muhammad Hamzah. Okey, Muhammad Hamzah, seorang kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Okey, Muhammad Hamzah. Dan bendera ini dikibarkan secara rasmi pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Okey. Jadi bendera Persekutuan Tanah Melayu ini dikibarkan secara rasmi pada 26 Mei 1950 di mana Istana Sultan Selangor. Okay, anda ingat yang itu. Okey. Dan yang kelima adalah ini. Okey, penggunaan jata negara. Okey, ini adalah lambang-lambang negara. Okey, jata negara. Okay, yang keenam adalah penentuan bunga kebangsaan. Okey, itu bunga raya. Okey, bunga kebangsaan itu bunga raya yang dipilih oleh Tunku Abdul Rahman sendiri sebagai bunga kebangsaan kita. Okey, jadi kita tengok apakah persediaan fizikal yang disediakan dalam memeriahkan sambutan kemerdekaan nanti. Okey, yang pertama adalah ini. Pembinaan stadium. 2, istana. 3, lagu Negaraku sebagai lagu rasmi kebangsaan. 4, bendera persekutuan. Dan yang kelima, pemilihan jata negara. Okey, penggunaan jata negara. Keenam adalah pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Okey, jadi 6 persediaan fizikal telah dilakukan. Okey, boleh? Okey, jadi kita cuba lihat soalan di sini. Okey, anda tengok nombor 6 ini ya. Okey, senarai berikut berkaitan dengan persediaan fizikal, okey, menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, jawatan kuasa persediaan fizikal dan sambutan. Okey, jadi sekarang anda tolong nyatakan kepada saya apakah peranan utama penubuhan jawatan kuasa di atas. Okey. Okey, Gabriel, JC, Liza kata A. Okey, Lihia kata A. Okey. Jadi jawapan ialah menunjukkan identiti negara. Okey, bagus. Menunjukkan identiti negara. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok nombor 7. Ini adalah pembinaan prasarana pada tahun 1957. Okey, apakah tujuan prasarana tersebut? Anda tengok gambar ini. Okey, pembinaan ini siap pada 21 Ogos.
1957. Apakah tujuan pembinaan prasarana ini? Okay. A. Menunjukkan identiti negara. B. Meraihkan kemerdekaan negara. C. Mewujudkan kemudahan bersukan. D. Menganjurkan pertandingan bola sepak. Okay. Liza kata B. Okay. Lihia pun B. Gabriel pun B juga. Okay. Di shooting pun bagi B juga. Okay. Anda kata B. Meraihkan kemerdekaan negara. Okay, betul. Okey, boleh tak anda beritahu saya apa nama prasarana ini? Apa nama prasarana ini? Okey. Ya, Liza kata Stadium Merdeka. Lin Shooting pun kata Stadium Merdeka. Gabriel pun sama. Ya, jawapan dia adalah Stadium Merdeka. Okey, Stadium Merdeka. Okey, tengok nombor 8 sekarang. Okey, antara yang berikut, yang manakah lambang negara Malaysia? Okey, antara berikut, yang manakah lambang negara Malaysia? 1 wow, 2 keris, 3 bunga raya, 4 lagu kebangsaan. A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 2, 3 dan 4. Okey, apa jawapan dia? Okey, Lihia kata D, JC D, Shooting Liza pun kata D. Okey, D ni apa? 3 dengan 4. 3 dengan 4. Okey, bunga raya, lagu kebangsaan. Okey, nombor 9. Okey, ini adalah bendera Malaysia. Okey, bendera Malaysia, bendera negara kita. Okey, pada masa itu Malaysia belum wujud lagi. Malaysia wujud pada tahun 1963. Pada masa ini kita panggil sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ingat jangan guna nama Malaysia dulu sebab Malaysia hanya wujud pada tahun 1963. Okey, penggunaan Perkataan Malaysia. Jadi kita guna Persekutuan Tanah Melayu dahulu. Okey, kalau ikut sejarah. Okey, anda beritahu saya bendera Persekutuan Tanah Melayu ini patut kita bangga. Okey, bendera kita ini patut kita bangga kerana dia adalah lambang apa? Sekarang kita panggil sebagai jalur gemilang. Okey, ini tentang lambang apa? A. Keagungan, B. Kedaulatan, C. Kegigihan, D. Kemajuan. Okey, cuba anda beritahu saya apa jawapan dia. Okey, ramai yang kata B sini ya. JC, Pacey, Gabriel, Hia, Shooting. Okey, anda kata B. Ya, betul. Dia adalah lambang kedaulatan negara kita. Okey. Ia menunjukkan negara kita ni adalah sebuah negara yang bebas dan merdeka. Apabila bendera dikibarkan, maksudnya negara kita ni adalah sebuah negara yang bebas dan berdaulat, yang merdeka. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita tengok soalan ini pula. Okey, bukan ini. Anda tengok yang ini di bawah ini. Okey, anda tengok soalan B ya. Okey, apakah persiapan jawatankuasa fizikal untuk memastikan kemerdekaan yang disambut dapat menunjukkan identiti negara? 3 markah. Apakah persiapan? Keyword dia persiapan. Jawatankuasa presiden fizikal untuk memastikan kemerdekaan disambut dapat menunjukkan identiti negara. Okey, jadi keyword di sini adalah persiapan, jawatankuasa fizikal, okey, untuk menunjukkan identiti negara. Jadi apakah benda yang disediakan untuk menunjukkan identiti negara kita? Okey, jadi anda tolong tulis dengan ayat yang lengkap. Okey, ayat yang lengkap. Okey, bentuk macam ini anda kena tulis ayat yang lengkap. Okey, anda mula dengan ini. Persiapan yang dibuat ialah apa? Okey, boleh anda beritahu saya jawapan dia? Okey, bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Okey, bagus. Okey, lepas tu Liza bagi jawapan ini. Okey, pembinaan stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi Liza ada 2 point di sini. Okey, nama stadium apa? Stadium Merdeka. Okey.
Okay, link shooting. Ya, betul. Link shooting pun bagi jawapan yang sama juga. Okay, pembinaan Stadium Merdeka untuk meraihkan kemerdekaan. Okay, ini jawapan link shooting. Okay, kita gabung pembinaan Stadium Merdeka untuk meraihkan kemerdekaan. Ya, betul lah. Okay, jadi sekarang kita tengok jawapan KPC. Pembinaan sebuah stadium, ya, Stadium Merdeka. Liebenbiau, penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sebagai bendera kebangsaan. Okay, begitu juga dengan Gabriel. Gabriel pun bagi jawapan yang sama. Okay, lepas tu link shooting, penggunaan jata negara. Okay, betul. Penggunaan jata negara. Okay, di sini pun ada satu lagi tau. Ada miss. Okay, Bunga Raya, pembinaan Stadium Merdeka, Istana, okay, bendera, jata negara. Okay, ya betul. Kampeshi dengan Liza. Okay, negaraku dicipta sebagai lagu kebangsaan. Ya betul. Kampeshi, jawapan Kampeshi betul. Liza dengan Kampeshi betul. Ciptaan lagu kebangsaan negaraku. Jadi kita tengok berapa markah yang dapat. Okay, 1, Bunga Raya. Pembinaan Bunga Raya. 1 markah. Pembinaan Stadium Merdeka. 2. Istana untuk Yang di-Pertuan Agong. 3. Bendera 4. Okey, anda dah 4 markah. Lebih 3 markah ni. Okey, 4. Okey, jata negara 5 dan negaraku 6. Okey, jadi maksimum anda dapat 6 markah. 6 markah. Anda dapat 6 markah tapi maksimum lah 3 markah lah. Okey, anda dapat markah penuh. Okey. Jadi nanti anda tolong buat dalam buku latihan. Okey, tulis jawapan penuh. Okey, ini jawapan dia. Okey, jadi sekarang kita balik semula ke sini. Buku teks. Okey, anda tolong tengok yang satu lagi jawatan kuasa. Itu jawatan kuasa sambutan. Okey, jawatan kuasa sambutan. Okey, ini jawatan kuasa yang kedua. Okey, jadi jawatan kuasa sambutan ini, apa peranan dia? Memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan negeri. Ini jawatan kuasa sambutan. Okay, jawatan kuasa persediaan fizikal, penonjolan identiti negara dan menyediakan prasarana fizikal. Ini jawatan kuasa persediaan fizikal. Jawatan kuasa sambutan, memeriahkan sambutan. Okay, memeriahkan sambutan. Okay, di mana? Peringkat ibu kota dan negeri. Jadi apa yang berlaku semasa jawatan kuasa fizikal sambutan ini? Okey, memeriahkan sambutan. Okey, 1, anda lihat sini. Bangunan sekitar bandar, jalan raya dan padang kelab Selangor dihiasi lampu. Okey, dihiasi lampu. Bangunan dihiasi lampu. Okey, 2, 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu telah turut ditempah khas dari kilang kain Jepun dan dibawa dengan kapal laut. Jadi anda boleh tengok persediaan yang begitu rapi. Okey. Bendera Persekutuan Tanah Melayu pun ditempah khas dari luar. Okey. Dan dibawa dengan kapal laut. Okey, 2. Jadi anda boleh tengok yang gambar ini. Okey, tengok. Okey, di mana pintu gerbang ini dihiasi dengan lampu. Okey, lampu. Begitu dengan ini terang. Okey, lampu. Jadi pintu gerbang ini dibina dan dihiasi dengan sinaran lampu yang berwarna-warni. Okey. Jadi pada masa yang sama juga tempahan pakaian seragam menteri yang akan digunakan. Okey. Yang akan digunakan masa pada hari kemerdekaan. Okey, jadi pakaian menteri ini pakaian menteri 3 ni pakaian menteri Okey. Pakaian seragam menteri lah semasa hari kemerdekaan. Okey, jadi pakaian seragam menteri ini dia ada satu nama, itu baju muskat. Dia dipanggil sebagai baju muskat. Okey, baju muskat. Ilhan Tunggal Drama sendiri. Okey, lepas itu yang keempat adalah ini. Okey,
kerajaan mengajukan khusus khas. Jadi khusus khas dianjurkan. Okay, berkaitan dengan protokol. Okay, yang perlu diikuti oleh 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Jadi pegawai-pegawai ini akan bertindak sebagai apa? Pegawai penerangan dan pegawai pengiring tetamu serta pegawai jabatan luar negara. Jadi ini untuk memastikan pegawai-pegawai ini faham tentang etika sambutan pada hari itu. Okey, selain itu semua pegawai dan kaki tangan kerajaan akan diberikan gaji seminggu lebih awal untuk memberi peluang kepada mereka menyambut kemerdekaan. Okey, gaji lebih awal okey. Jadi yang keenam adalah ini penubuhan beberapa jawatan kuasa. Okey, penubuhan beberapa jawatan kuasa diwujudkan. Okay, jawatan kuasa kecil yang diwujudkan. Okay, adalah seperti jawatan kuasa pusat penyiaran, pusat perayaan merdeka, minta maaf. Jawatan kuasa pusat perayaan merdeka, jawatan kuasa kerja pusat merdeka, jawatan kuasa perayaan ibu kota, persekutuan, jawatan kuasa derma perayaan kemerdekaan ditubuhkan untuk membantu mengutip derma untuk membantu perbelanjaan. Jadi ini adalah antara 4 jawatan kuasa yang ditubuhkan dalam jawatan kuasa sambutan ini. Okey, lepas tu anda tengok apakah sambutan dia. Okey. Jadi semua tiket semua tiket kereta api tanah Melayu di pantai timur habis ditempa. Ini menunjukkan rakyat negara kita betul-betul ingin meraihkan kemerdekaan. Jadi mereka menempa semua tiket kereta api serta tiket bas. Jadi ini berarti semua pihak peringkat pusat negeri maupun rakyat memberi kerjasama dan bersatu hati untuk menjayakan hari kebangsaan. Jadi ini adalah kesimpulan dia. Jadi ini adalah kesimpulan dia, kita ada kerjasama daripada pelbagai pihak. Ini adalah kesimpulan dia, itu kerjasama pelbagai pihak. Jadi sekali lagi, satu, apa tujuan jawatan kuasa sambutan ini? Apa tujuan dia? Memeriahkan sambutan. Memeriahkan sambutan. Jadi di bawah dia adalah satu, bangunan Jalan Raya Padang Kelab Selangor, pintu gerbang dihiasi dengan lampu. Lepas tu 2, bendera ditempa khas dan dibawa dengan kapal laut. 3 adalah penyediaan pakaian seragam, itu baju muskat yang akan dipakai oleh Menteri dan Pegawai Tinggi Kerajaan semasa sambutan kemerdekaan nanti. 4, khusus khas tentang protokol dianjurkan supaya pegawai ini bersedia untuk menjadi pegawai penerangan, pegawai pengiring tetamu dan pegawai jabatan luar negara. Yang kelima adalah ini, mereka diberikan gaji seminggu lebih awal. Semua kaki tangan dan pegawai diberikan gaji seminggu lebih awal. Yang keenam adalah ini, penubuhan beberapa jawatan kuasa. Seperti jawatan kuasa pusat perayaan merdeka, jawatan kuasa kerja pusat merdeka, jawatan kuasa perayaan ibu kota, persekutuan, jawatan kuasa derma perayaan kemerdekaan yang ditubuhkan untuk mengutip derma untuk membantu pembelanjaan. Dan sambutan begitu meriah. Apa bukti yang menunjukkan sambutan begitu meriah? Tiket kereta api, tiket bas habis ditempa. Jadi kesemua ini menunjukkan wujudnya kerjasama daripada pelbagai pihak, maupun peringkat pusat, negeri serta rakyat biasa dalam bersatu padu menyambut hari kemerdekaan. Jadi sekarang kita tengok soalan. Anda tengok di sini nombor 10. Menganjurkan khusus khas berkaitan tentang protokol selama 3 hari. Pegawai kaki tangan kerajaan diberikan gaji lebih awal. Menteri dan pegawai tinggi kerajaan diberikan pakaian khas, itu baju muskat. Maklumat berikut merupakan tindakan yang diambil pada tahun 1957.
Mengapakah langkah tersebut diambil? Okey, A, memulihkan ekonomi negara. B, mengamalkan kebudayaan. C, memeriahkan sambutan. D, mengeratkan perpaduan. Okey. Jadi jawapan Wembiao, Liza, Hia, Peshi. Okey, shooting Gabriel. Okey, kata B sebagai apa? Mengatakan C sebagai jawapan dia. Okey, itu memeriahkan sambutan kemerdekaan. C sebagai jawapan dia. Memeriahkan sambutan. Okey. Jawatan kuasa sambutan lah. Okey. Jadi anda tengok yang soalan ini lagi. Okey, anda cuba tengok yang ini. Okey, nyatakan persediaan jawatan kuasa sambutan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Okey, keyword di sini adalah persediaan jawatan kuasa sambutan. Okey, apa jawapan dia? Persediaan. Okey, 1, 2, 3 maksudnya anda bagi jawapan yang pendek-pendek dan ringkas. Yang tadi bawah itu sebab bentuk dia macam ni kan. Ini anda kena bagi ayat yang lengkap. Okey, sambung isi ini jadi ayat lengkap. Yang atas ini, okey, kalau anda perasan dia ada 1, 2, 3 ini. Okey, ini huruf Roman ini menunjukkan jawapan anda pendek. Okey, pendek saja. Okey, anda tolong berikan jawapan. Okey, Liza kata, Hia kata gaji diberikan seminggu awal. Okey, ini jawapan Hia. Okey, gaji diberikan seminggu awal. Okey. Okey, Gabriel, menteri dan pegawai tinggi disediakan pakaian khas Ilham itu baju muskat. Okey, bagus. Okey, Lin Shooting. Okey, mengajukan khusus khas berkaitan dengan protokol. Okey, betul. Okey, lepas tu Liza. Okey, bandar jalan raya Padang Kelab Selangor, pintu gerbang dihiasi lampu. Begitu juga dengan bangunan sekitar lah. Okey. Ya, okey, Liza juga bagi jawapan ini menempa bendera. Okey, bendera 75,000 bendera. Okey, secara khas daripada Jepun. Okey, ini jawapan dia. Okey, jadi gaji diberikan seminggu lebih awal. Okey, pakaian khas itu baju muskat. Okey, mengajukan khusus berkaitan protokol bandar. Okey, perhiasan lampu. Okey, perhiasan lampu. Okey, lepas tu bendera ditempa khas. Okey, bagus. Ada satu lagi jawatan kuasa kecil telah ditubuhkan. Okey. Jadi maka anda banyaklah. Okey, gaji 1, pakaian khas 2, khusus protokol 3, hiasi lampu 4, bendera 5. Okey, ada 5 markah di sini ya. Okey, bagus. Okay, maksimum 3 markah. Jadi sekarang kita tengok ini dulu. Okey, kita tengok detik pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, detik pemasyuran kemerdekaan negara. Jadi jawatan kuasa ini telah membuat persiapan yang begitu rapi. Okey, dengan kerjasama pelbagai pihak. Jadi sekarang kita tengok okey, jadi sekarang kita apa yang terjadi semasa sambutan itu diadakan. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, sambutan itu bermula pada 30 Ogos 1957. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Okey, permulaan sambutan ini diraihkan pada malam 30 Ogos 1957 di mana? Padang Kelab Selangor. Okey, jadi ini permulaan sambutan. Okey, permulaan sambutan. Kira ambang lah. Okey, ambang merdeka. Okey. Jadi apa yang berlaku pada 30 Ogos 1957 ini? Okey, apa yang berlaku? Kita tengok Okey, pada masa itu apa suasana dia? Okey. Jalan sekitar di Bandar Kuala Lumpur penuh dengan kenderaan. Okey, jalan sesak tau pada masa itu. Dengan kereta, bas, beca, basikal serta pejalan kaki. Jadi pada masa itu jalan dia penuh, sesak. Okey. Suasana malam pada masa itu diterangi lampu hiasan. Masih ingat tak? Jawatan kuasa sambutan mereka menyediakan hiasan lampu. Okey, jadi
Meriah diterangi lampu hiasan dan kedai dibuka sehingga larut malam. Kedai dibuka sehingga larut malam. Jadi anda boleh lihat di sini apa yang berlaku. Okey, pada masa itu anda tengok di sini. Pada masa itu wakil parti perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu Singapura berpakaian wakil parti mereka ni berpakaian baju Melayu hitam. Okey. Yang diketuai oleh Sado Zubir mengambil tempat duduk. Okey, ini berlaku jam 10 malam. Ini kronologi dia. Lepas tu lebih kurang antara 10.30 malam sehingga 11.58. Okey. Lampu dipadamkan. Dekat dengan 11.58, lampu dipadamkan. Tadi penuh dengan lampu yang yang menerangi kan. Sekarang lampu dipadamkan. Jadi kadang menjadi gelap gelita. Okey, jadi lampu dipadamkan. Gelap gelita. Okey, ada maksud simbolik dia. Okey, lepas tu 12.30 malam. Okey. Okey, dipadamkan sehingga 12.30 malam. Okey, kita tengok apa yang berlaku 12.30 malam. Okey. Yang 10.30 tadi ini adalah barisan kehormatan. Okey, jam 12.30 malam apa yang berlaku? Okey, jadi bila jam berbunyi menandakan 12.30 malam, okey, lampu dipasang semula. Bila dah 12.30 malam dan laungan merdeka. Jadi Tunku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera dan bendera Union Jack yang tadi kita tengok gambar ini diturunkan dan diturunkan diiringi dengan lagu God Save the Queen. Ini adalah lagu British Okey, yang menandakan maksudnya apa? Maksudnya tanda berakhirnya pentadbiran British. Okey, jadi bendera ini diturunkan maksudnya berakhirnya pentadbiran British. Okey. Lepas tu bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Diiringi dengan lagu Negaraku, lagu kebangsaan. Okey. Pada malam sejarah. Dan sorakan merdeka telah dilaungkan sebanyak 7 kali. Okey, 7 kali Dan Tunku Abdul Rahman memberi pentadbir hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Okey, 12.10. Okey, Tunku Abdul Rahman memberikan ucapan yang penuh semangat. Okey, 12.25. Okey, lepas tu petugas bunga api diadakan oleh kerajaan Jepun. Okey, majlis diakhiri pada 12.55 dengan bacaan doa. Okey, jadi semasa majlis berlangsung, Tunku Abdul Rahman ini dia menerima tabik hormat. Okey, lepas itu dulang berisi rantai emas telah dibawa dan digantung kepadanya sebutir pingat emas. Okey, jadi pingat berukir peta sebenarnya Tanah Melayu beserta gambar Tunku Abdul Rahman ini terdapat dalam peta tersebut. Dan ditulis perkataan bapa kemerdekaan tanah air. Okey, di satu gelaran diberikan kepada Tunku Abdul Rahman. Dan dilaung 3 kali. Jadi idulan ini telah diberikan diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong yang gambar ini pada tahun sebenarnya kemerdekaan pada tahun 1957. Ini laungan bapa kemerdekaan lah. Okey, jadi ini yang berlaku pada masa detik kemerdekaan. Okey, anda tengok soalan dia. Ini pada 30 Ogos 1957 Okey, belum 31 Ogos lagi. Okey, anda cuba tengok ini. Okey, 11 anda tengok peristiwa berikut. Okey, berlaku pada jam 12.30 malam. Okey. Bendera Union Jack diturunkan, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Apakah kepentingan peristiwa tersebut? Okey, anda tengok gambar ini tadi. Union Jack diturunkan, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Okey. Jadi apakah kepentingan peristiwa ini? A. Mempertahankan identiti negara. B. Upacara pemasyhuran kemerdekaan negara.
C. Negara bebas daripada penjajahan. D. Menanamkan semangat patriotisme. Okey, apa jawapan dia? Okey, Peishi, JC, Gabriel kata C sebagai jawapan dia. Okey, betul. Negara bebas daripada penjajahan. Anda tengok di sini apa maksud dia? Okey, maksud dia adalah berakhirnya pentadbiran British, berakhirnya penjajahan. Jadi jawapan dia betul lah. Okey, jawapan dia betul. Okey, kita tengok di sini ya. Okey, pernyataan yang sama. Union Jack diturunkan, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut? Apakah iktibar? 1. Menghargai warisan budaya. 2. Bersyukur sebagai warga negara. 3. Berbangga dengan usaha pemimpin. 4. Mempertahankan kaum sendiri. Okey, apa jawapan dia? A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Okey, anda beritahu saya jawapan dia. Okey, ramai yang kata C di sini. Okey, Gabriel, JC, Peishi, Hia kata C. Okey, 2 dengan 3 ya, bersyukur sebagai warga negara. 3, berbangga dengan usaha pemimpin. Okey, 2 dengan 3 betul. Ini mempertahankan kaum sendiri, ini salah. Okey, ini salah. Okey, ini mementingkan diri sendiri ya. 4 salah. 4 salah. Jadi kalau 4 salah, A dengan C lah. Okey, 2 ini garanti betul. Okey. Jadi kita kena buat pilihan antara 1 dengan 3. Jadi 1 dengan 3 ni, 3 ni yang paling betul lah. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, 2 dengan 3. Okey ya. Okey, cuba anda tengok satu video Merdeka di sini. Anda lihat video Merdeka di sini. Ini adalah perayaan, ini adalah semasa 30 Ogos. Okey. 1997 di Padang Kelab Selangor. Okey. Seperti yang kita belajar tadi. Okey, kita boleh tengok ini. Tibalah saat akhir bagi menamatkan naungan British yang selama 170 tahun di Melaya. Seluruh negeri bersama-sama pahlawannya menunggu dengan berdebar-debar hati kelahiran negara dan zaman baru. Okey, 12:30 malam. Okey, bendera Union Jack diturunkan. Lagu God Save the Queen dimainkan. Okey, lawangan Merdeka. Okey, jadi kita lihat apa yang berlaku pada malam itulah. Okey, jadi sekarang kita tengok keesokan pagi pula. Okey, itu pada 31 Ogos. Tadi 30 Ogos, sekarang 31 Ogos. Okey, 31 Ogos anda tengok di sini. Okey, ia berlaku di mana? Stadium Merdeka. Okey, ia berlaku di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Okey, yang 30 Ogos itu berlaku di mana? Okey, 30 Ogos itu berlaku di mana? Siapa tahu? Anda tulis dalam ruangan chat. 30 Ogos berlaku di mana? Kalau 31 Ogos di Stadium Merdeka, 30 Ogos, malam 30 Ogos, okey, berlaku di kawasan mana? Boleh tak anda beritahu saya? Ya, Liza, Padang Kelab Selangor. Okey, Padang Kelab Selangor pada 30 Ogos 1957. Jadi kita tengok apa ya, okey, Padang Kelab Selangor. Okey, bagus. Okey, kita tengok apa yang berlaku pada 31 Ogos okey, upacara sambutan kemerdekaan lah. Okey. Ini yang berlaku. Jadi pada masa itu orang ramai mula membanjiri stadium, 20,000 orang jadi kita ada barisan, perakan barisan tentera. Okey, jadi penduduk ini 20,000 orang, tiket KTM habis, kereta api habis, tiket bas pun habis. Okey, mereka datang seawal 6 pagi tau. Walaupun hujan, okey, 6 pagi mereka datang. Okey. Okey, ini adalah sedikit bagi rancangan yang sudah tua itu, hujan telah turun pada subuh hari yang besar itu. Waktu pagi hujan turun. Sebagai satu rahmat.
Dan tak lama kemudian, cuaca cerah semula. Satu rahmat hujan ini. Okey, 20,000 Orang ramai penduduk berhimpun di Stadium Merdeka. orang ramai. Wakil-wakil dari segala kaum dan golongan. Dan istiadat pemasyuran kemerdekaan berlangsung dengan gilang gemilangnya. Def-def kenamaan tiba mengambil Okey, tempat. def kenamaan. Menteri Tengku Abdul Rahman dan anggota-anggota jemaah menterinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Okey, soalan dia. Okey, di sini dinyatakan Tunku Abdul Rahman dan jemaah menteri telah tiba dengan pakaian khas yang dibentuk. Okey, boleh tak anda beritahu saya apakah nama pakaian khas itu? Tadi kita dah belajar. Okey, pakaian khas. Apakah nama pakaian khas tersebut? Tulis dalam ruangan chat. Okey, ya, baju muskat Gabriel kata baju muskat Okey, kita tengok. Okey, jadi kita tengok Dan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu berangkat bergila-gila. Okey, ini kehadiran tetamu-tetamu lah yang Yang penting. yang ayahandanya akan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tengku Mahkota Johor mewakili ayahandanya Sultan Johor yang uzur. Baginda Sultan Perak. Okey, Sultan Perak. Baginda Sultan Terengganu. Baginda Sultan Kelantan. Baginda Raja Perlis. Okey, jadi ini kehadiran Raja-Raja Melayu Baginda serta Sultan wakil. Kedah. Baginda Sultan Pahang. Berangkat menuju ke pentas raja ialah timbalan Yang di-Pertuan Agong Baginda Sultan Selangor. Sekarang yang telah dipilih oleh Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman. Ya, yang di-Pertuan Agong kita, Tuanku Abdul Rahman. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Dan akhir sekali, Wakil Baginda Queen Yang Teramat Mulia Duke of Gloucester yang akan menyerahkan surat perlembagaan kepada Perdana Menteri. Duke diiringi oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan yang akhir, Sir Donald McGillivray. Okey, soalan saya adalah ini. Okey, boleh tak anda beritahu saya, okey, tetamu-tetamu yang hadir, siapakah pihak yang hadir? Okey, di dalam ruangan chat. Okey, kita jawapan yang pertama. Okey, link shooting kata Duke and Duchess of Gloucester. Okey, bagus. Lepas tu JC kata, okey, Liza pun beri jawapan sama. Okey, Liza dia kata Sir Donald McGillivray. Okey. Lepas tu JC kata wakil Queen Elizabeth II lah. Okey, jadi pegawai ni bukan wakil Queen Elizabeth II. Okey. Lepas tu Raja-Raja Melayu. Okey, Raja-Raja Melayu. Okey, ada lagi siapa yang anda dapat lihat? Okay, kita ada Duke and Duchess of Gloucester, Sir Donald McGillivray, Raja-Raja Melayu. Okey, siapa lagi yang hadir pada hari itu? Okey, Tunku Abdul Rahman. Ya, Tunku Abdul Rahman. Lagi Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Okey, bagus. Okey, jadi inilah jawapan pelajar lah. Okey, anda boleh lihat dalam buku teks pun dinyatakan di sini. Tunku Abdul Rahman, Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong, Duke dan Duchess of Gloucester. Okey, yang merupakan wakil kerajaan British. Okey, dia datang dan menyerahkan. Okey, jadi Duke Gloucester ini apa peranan dia? Dia beri ucapan, dia mewakili kerajaan British. Okey. Lepas tu dia berucapan dia wakil Queen Elizabeth II lah.
Duke of Gloucester ni, ada kerajaan British, dia beri ucapan. Lepas itu dia serahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman untuk dimainkan. Dan Nafiri dimainkan selepas itu. Okey, Nafiri dimainkan selepas itu. Dan Tunku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan, mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi ini adalah pemasyuran atau proklamasi kemerdekaan. Pendek kata CJ beranak negara kita. Okey, CJ beranak negara kita. Okay, lepas itu laungan merdeka. Okey, tangan di udara yang selalu kita tengok di gambar. Okey, laungan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Okey, 7 kali. Dengan gemanya disambut oleh para hadirin pelbagai bangsa. Okey, lepas itu ada laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari. Okey, untuk menandakan rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan negara kita. Dan majlis diteruskan dengan apa? Okey, menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu diikuti dengan tembakan das. Tembakan das, 101 das tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi inilah gambar yang famous lah yang anda selalu lihat. Okay, Tunku Abdul Rahman dengan tangan di atas, laungan merdeka sebanyak 7 kali. Inilah pakaian muskat. Okey, jadi anda tengok ni sini. Okey, sebelum kita ke sini, kita tengok di sini balik. Okey, anda tengok sini. Duke diberi kehormatan diraja dan bendera batang tubuhnya dikibarkan sambil lagu kebangsaan Inggeris dimainkan bagi kali yang akhirnya. Okay, ini ucapan Duke of Gloucester. Maka terserahlah kuasa pemerintahan yang menjadikan Melayu. Okey, ini adalah penyerahan tadi, penyerahan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Okey. Bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. Wujudkan satu perlembagaan baru bagi Melayu. Okey. Akan kepada kebebasan. Okey, ini ucapan Tunku Abdul Rahman. Ini. Merdeka! Ya. Merdeka! 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 7 kali ya. Jadi tibalah saat yang bersejarah. Bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa, lambang negara dan penonton-penonton terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka. okey, bendera dinaikkan, lagu dengan aku dimainkan. Okey. Okey, bunga-bunga. Okey. Sekarang giliran orang ramai pula. Upacara sudah selesai. Okey, perjalanan dah selesai. Okey, jadi saya akan hantar video klip ini ke dalam grup anda. Anda boleh tonton dengan sendiri. Okey, video ini 36 minit. Anda boleh tonton. Saya akan hantar ke dalam grup anda. Jadi terima kasih kepada pihak yang menyediakan video ini untuk tontonan kita semua. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, jam menunjukkan 8.30. Jadi kita tamat kelas kita pada pagi ini. Jadi sekian, terima kasih.